Bersama saya Azli Arif dalam rentasan berita edisi 752. Antara paparan utama. Menteri kesana ke sini sebar COVID-19. Mesyuarat MKN tanpa PH penuh misteri. PAS digalak solat hajat tolak kebodohan. Menteri positif COVID-19, siapa patut letak jawatan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Inilah akibatnya apabila memperlekehkan amaran Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah mengenai COVID-19. Istilah bahan api yang diumpamakan oleh beliau kepada individu yang tidak mematuhi SOP dan mencucuh bara iaitu kluster baharu sangat bertepatan. Malangnya, bahan api itu merupakan ahli politik sendiri yang sewajarnya menunjukkan contoh teladan kepada rakyat. Menteri Hal Ehwal Agama Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Mohamad disahkan beliau dijangkiti COVID-19. Sebelum itu, Zulkifli ke Sabah untuk menyertai program di sana ketika tempoh kempen pilihan raya negeri. Apa yang membimbangkan ialah beliau terbabit dalam beberapa mesyuarat dan majlis antara 24 September hingga 4 Oktober yang melibatkan kehadiran orang ramai. Dalam beberapa keping gambar yang ditularkan, Zulkifli dan juga tetamu lain tidak mematuhi SOP untuk menggunakan pelitup muka. Beliau berjalan di serata negara termasuk Kelantan, Terengganu dan Selangor. Semua yang terbabit dalam aktiviti beliau wajib segera menjalani saringan kesihatan dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan mengenakan kuarantin kendiri selama 14 hari. Antara nama-nama pemimpin dan orang kenamaan yang menjadi kontak beliau dalam aktivitinya termasuk Perdana Menteri Tebu Atap, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob, Yang di-Pertua Yadim Nasrin Hassan, Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Dr. Muhammad Uzair Mahidi dan pakar motivasi Datuk Dr. Fazilah Kamsah. Inilah contoh menteri yang tidak boleh diteladani sikapnya. Beliau berjalan ke sana ke sini setelah pulang dari kawasan yang mengalami wabak tanpa menjalani saringan kesihatan, tidak memakai pelitup muka dan tidak melakukan penjarakan sosial. Dalam pada itu, Presiden Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim turut melahirkan kebimbangan terhadap angka jangkitan wabak COVID-19 kembali meningkat. Saya menggesa kerajaan untuk bersikap telus dalam menangani wabak ini, ujarnya dalam satu kenyataan. Lebih-lebih lagi katanya jika kes melibatkan pemimpin politik dan pegawai-pegawai tinggi kerajaan, tidak ada sesiapa yang dikecualikan dalam mematuhi SOP yang telah ditetapkan dan peraturan ini hendaklah dikuatkuasakan dengan tegas tanpa selektif, katanya. Beliau juga mendesak kerajaan untuk memberikan maklumat dalam menangani gelombang kedua wabak ini bagi mengelak sebarang spekulasi dan kabar angin. Menurut beliau adalah mustahak bagi pemimpin politik dari kedua-dua pihak dalam utamakan masalah rakyat tatkala kemelut. Kualiti kepimpinan mesti ditonjolkan hanya dengan kepatuhan dan kesepaduan sebagai sebuah negara sahaja yang akan menjamin kesejahteraan semua. Lantas dapat kita bendung wabak ini. Semuanya terletak di bahu masing-masing untuk sentiasa bersiap siaga untuk diri kita dan orang sekeliling, tegasnya. Melihat dari sudut kelakuan pemimpin-pemimpin politik jelas menunjukkan bahawa kualiti kepimpinan itu seolah-olah tidak penting lagi. Apabila yang ditakuti sudah berlaku, permohonan maaf sahaja tidak mencukupi. Menteri yang ingkar harus meletakkan jawatan kerana melakukan kesalahan tidak patuh kepada arahan Kementerian Kesihatan Malaysia supaya mengenakan pelitup muka dan melakukan penjarakan sosial ketika keluar. Orang ramai wajib patuh kepada SOP. Mereka diheret ke muka pengadilan jika ingkar, didenda dan dihukum penjara. Adakah menteri tidak perlu? Sekali lagi, Perdana Menteri Kerajaan Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin mengadakan mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN mengenai COVID-19. Sekali lagi, Ketua Menteri dan Menteri Besar Pakatan Harapan tidak dijemput untuk hadir.
Mengapa tidak dijemput? Hanya Muhyiddin dan Allah SWT sahaja yang tahu. Mesyuarat yang diadakan pada Sabtu lepas itu dipengerusikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin tanpa kehadiran Menteri Besar Selangor, Negeri Sembilan dan Ketua Menteri Pulau Pinang. Mengulas mengenainya, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Iskandar Puteri Lim Kit Siang mengimbas kembali kegelisahan terdahulu bagaimana negeri yang ditadbir Pakatan Harapan dipinggirkan daripada menghadiri mesyuarat MKN yang lalu. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Zulkifli Ali kemudiannya meminta maaf. Namun, episod yang sama berulang. Ini seolah-olah mengesahkan persepsi bahawa tindakan tidak menjemput pemimpin negeri Pakatan Harapan ke mesyuarat khas MKN adalah disengajakan, bukan kekhilafan pihak Ketua Setiausaha Negara. Mengapakah Kerajaan Perikatan Nasional memutuskan untuk bermain politik lagi dan bukannya menunjukkan tauladan untuk menyatukan semua rakyat Malaysia tanpa mengira parti politik dalam usaha melawan gelombang ketiga wabak COVID-19 ini? Soal Kit Siang. Kerana inilah, katanya, rakyat Malaysia perlu bertanya kepada Kerajaan Muhyiddin mengapakah kerajaannya terus-menerus merendahkan kepercayaan dan keyakinan rakyat terhadapnya yang akan mengganggu usaha-usaha untuk menyatupadukan rakyat dalam melawan wabak COVID-19. Rupanya ada baiknya tindakan tidak baik Muhyiddin ini. Jika Ketua Eksekutif Negeri Pakatan Harapan dijemput dan hadir, mereka juga terpaksa dikuarantin. Ekoran Menteri di Jabatan Perdana Menteri Agama, Datuk Dr. Zulkifli Mohamad disahkan positif COVID-19 ketika menyertai mesyuarat itu. Kemarin 5 Oktober 2020, Malaysia mencatatkan 432 kes COVID-19, iaitu jumlah paling tinggi direkodkan di negara ini, menjadikan jumlah kumulatif keseluruhan penularan wabak itu sebanyak 12,813 kes dengan kebolehjangkitan meningkat kepada 2,336 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada kes baharu dilaporkan itu, hanya 3 kes import membabitkan 2 warga negara dan seorang bukan warga negara, manakala selebihnya adalah penularan tempatan. Beliau berkata daripada 432 kes penularan di dalam negara, 409 kes dikesan dalam kalangan warga negara dan 20 kes bukan warga negara. Walaupun kita simpati kepada Menteri Agama dan mendoakan agar beliau sembuh, begitu juga mereka yang hadir pada mesyuarat MKN itu. Namun, ia tidak menghalalkan tindakan menyisihkan Ketua Menteri dan Menteri Besar Negeri Pakatan Harapan. Mereka merupakan ketua kerajaan negeri yang dipilih oleh rakyat Malaysia yang berhak dilayan sama rata sebagaimana rakyat negeri-negeri yang ditadbir oleh Kerajaan Tebuk Atap Perikatan Nasional. Mengapa Muhyiddin gemar bertindak secara misteri? Tidak menjemput Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari dan Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun adalah satu misteri. Tidak mengambil tindakan terhadap Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Dr. Khairuddin Amar Razali yang melanggar kuarantin kendiri 14 hari juga kekal misteri. Sebuah kerajaan yang dibina atas premis demokrasi berperwakilan memerlukan ketelusan dan integriti untuk mendapat kepercayaan rakyat, bukan melakukan tindakan misteri. Inikah caranya Perikatan Nasional menyelamatkan Malaysia? Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari menasihatkan ahli PAS agar melakukan sembahyang hajat bagi menolak kebodohan. Kenyataan sinis pengerusi Selangor Keadilan itu muncul susulan tindakan PAS kawasan Titiwangsa yang membuat laporan polis jam 11.45 pagi tadi berhubung pelanggaran arahan kuarantin. Sempena laporan polis, saya galakkan mereka PAS buatlah solat hajat menolak kebodohan. Kenapalah kebodohan ditunjukkan untuk tutup kesalahan pemimpin mereka? Saya doakan mereka dibuang sifat melulu taklid pimpinan mereka. Katanya dipetik daripada perbualan dalam kumpulan WhatsApp Wancana Ilmu Seni Budaya pagi tadi dipetik Malaysia Deadline. Terdahulu, Amiruddin menjelaskan kenapa beliau terpaksa keluar dari kuarantin. Saya mohon maaf terpaksa keluar dari kuarantin malam ini untuk menyelesaikan isu pencemaran yang memberi kesan pada kehidupan rakyat Selangor. Namun, saya mengambil langkah berjaga-jaga dengan memakai face shield, face mask. Juga kedua-dua ujian saringan saya menunjukkan keputusan negatif, ujarnya dalam satu kenyataan di Facebook. Beliau juga melampirkan gambar dirinya seperti yang disebutnya. Jauh bezanya penampilan Amiruddin berbanding dengan Menteri Besar PAS Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor.
Dalam satu hantaran di Facebook, Sanusi menulis, "Saya memandu sendiri kenderaan pacuan 4 roda dalam hutan simpan Ulu Muda dengan mendaki Bukit Bukau, menuruni lembah, menyusuri laluan lori balak, meredah anak sungai, memang satu pengembaraan yang menyeronokkan walaupun tidak dinafikan cabarannya juga besar." Gambar-gambar yang dimuat naik dalam Facebook itu jelas menunjukkan beliau dan beberapa individu yang bersamanya tidak memakai pelitup muka mahupun melakukan penjarakan sosial. Ironisnya, sebelum itu beliau memuat naik kenyataan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhubung peningkatan kes positif COVID-19 di kawasan penjara Alustar Kedah. Mengambil kira peningkatan jumlah kes yang berlaku, kerajaan atas nasihat Menteri Kesihatan telah memutuskan untuk melaksanakan arahan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan Bersasar PKPDB secara pentadbiran di kawasan penjara termasuk kuartus kaki tangan selama 14 hari berkuat kuasa mulai jam 12:01 tengah malam ini, 5 Oktober 2020. Pelaksanaan PKPDB ini bagi membendung jangkitan dan penularan COVID-19 dalam kawasan tersebut serta membolehkan aktiviti pengesanan kes secara bersasar dilaksanakan. Sepanjang tempoh ini juga, sebarang pergerakan keluar dan masuk melibatkan kawasan ini termasuk lawatan oleh keluarga tahanan adalah tidak dibenarkan. Beliau juga memuat naik carta yang mengandungi data bilangan kes COVID-19 di Kedah, 241 kes. Adakah Menteri Besar Kedah ingat beliau kebal daripada COVID-19? Mengapa PAS kawasan Titiwangsa tidak membuat laporan polis terhadap Menteri Besar Kedah? Malah mereka juga wajar membuat laporan polis terhadap Menteri Hal Ehwal Agama, Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Mohamad yang melanggar SOP tidak memakai pelitup muka dan tidak melakukan penjarakan sosial dalam beberapa keping gambar yang tular. Lebih-lebih lagi, Zulkifli telah didapati positif COVID-19 sedangkan Amiruddin negatif. PAS Titiwangsa juga wajar membuat laporan polis terhadap Esko Kerajaan Negeri Kedah, Azman Nasruddin yang tidak membuat swab test dan kuarantin diri sendiri setelah beliau pulang dari Sabah selepas berkempen dalam pilihan raya negeri Sabah baru-baru ini. Ekoran kecuaian tersebut, isteri beliau yang juga merupakan guru di Sekolah Kebangsaan Permatang Janggus Penaga, Kepala Batas telah disahkan positif COVID-19 sekaligus menyebabkan lebih 600 pelajar dan guru telah mengalami kesukaran kerana terpaksa menjalani ujian saringan COVID-19. Solat hajat itu bolehlah dibuat secara live. Kes Datuk Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri adalah bukti paling kukuh keputusan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk tidak mewajibkan saringan dan kuarantin bagi yang pulang dari Sabah sebelum 27 September adalah keputusan yang tidak berasaskan bukti, tidak berasaskan sains, perubatan dan tidak betul, kata Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil. Beliau dilihat berpendirian bahawa tindakan Ismail Sabri itu menjadi punca berlakunya peningkatan mendadak kes positif COVID-19. Malah saya berpandangan bahawa keputusan membenarkan mereka yang pulang dari Sabah mulai 27 September dan test negatif di KLIA, KLIA 2 untuk potong gelang pink juga adalah keputusan yang tidak berasaskan fakta sains perubatan dan tidak betul. Also wrong decision, tegasnya. Maknanya kesalahan itu bukan terletak di atas bahu Menteri Agama semata-mata. Pemuda Amanah Terengganu turut bersetuju kerana Zulkifli hanya mengikut keputusan Ismail Sabri yang memutuskan bahawa orang ramai tidak perlu kuarantin apabila pulang dari Sabah. Namun, menurut ketuanya Zamir Ghazali adalah menjadi contoh yang baik kepada semua jika Zulkifli bersedia melepaskan jawatan sebagai tanda permohonan maaf kepada rakyat Malaysia di atas kecuaian dan kegagalan menunjukkan teladan baik pada masyarakat. Apabila Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi sebelum ini melanggar arahan kuarantin dan terlepas dengan hanya membayar denda sebanyak RM1,000, ia seterusnya menjadi kes duluan kepada para pemimpin dan menteri untuk alpa dalam mematuhi SOP, prosedur operasi standard. Rakyat takut dengan denda penguatkuasaan tegas terhadap mereka apabila beberapa individu dijatuhi hukuman dan ada di penjara. Rata-rata rakyat akur dengan pematuhan SOP selain kerana merasa bertanggungjawab untuk mengekam penyakit ini. Namun, berbeza bagi golongan menteri, kes duluan pelanggaran SOP ternyata membuka ruang untuk lebih ramai alpa, tegasnya dalam satu kenyataan. Zamir menegaskan peletakan jawatan menteri berkenaan boleh memberi nafas baharu yang menunjukkan kerajaan hari ini masih ada kebertanggungjawaban dan bermaruah.
Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah turut menjalani kuarantin kendiri di rumahnya. Beliau adalah di antara yang hadir pada mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara MKN yang dipengerusikan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Semalam, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin juga diarahkan oleh Kementerian Kesihatan menjalani kuarantin kendiri dan menjalankan tugas dari rumah. Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz antara mereka yang duduk berdekatan Zulkifli pada ketika itu. Menurut laporan media, anggota Kabinet yang turut hadir termasuk Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Kerja Raya Datuk Fadilah Yusof dan Menteri Pendidikan Razi Jidin. Antara pegawai tertinggi kerajaan yang hadir dalam mesyuarat itu termasuk Dr. Nur Hisham, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur dan Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Afendi Buang. Nur Hisham berkata semua individu kontak rapat dalam mesyuarat tersebut dikeluarkan perintah HSO selama 14 hari bermula 3 Oktober dan diarah memakai gelang kuarantin. Individu lain dalam mesyuarat tersebut yang bukan kontak rapat juga diminta memantau kesihatan diri dari rumah menggunakan aplikasi MySejahtera. Justru, salah siapa sekarang? Memang wajar jika serahkan sahaja jawatan Perdana Menteri itu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana ternyata Muhyiddin gagal melaksanakan tanggungjawabnya sebagai ketua kerajaan. Anda sudah mendapat peluang itu melalui tebuk atap tetapi gagal. Rakyat marah kerana rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.